Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Zati Rashid dalam Liputan Sirius. Presiden Indonesia Joko Widodo menyeru negara-negara serantau untuk membuka semula sempadan bagi membolehkan pergerakan dalam kalangan penduduk Asia Tenggara. Malah, rangka kerja aturan koridor perjalanan ASEAN yang disarankan Indonesia perlu segera dilaksanakan. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa persidangan bagi perniagaan dan pelaburan ASEAN semalam. Persidangan dirasmikan Sultan Hassanal Bolkiah selaku pengerusi ASEAN menjelang sidang kemuncak Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara itu pada 26 hingga 28 Oktober. Jokowi menekankan kepentingan pergerakan rentas negara untuk merancakkan semula ekonomi serantau. Jokowi sendiri sudah membuat keputusan membuka Bali secara berperingkat untuk pelancongan yang selamat dengan protokol kesihatan yang ketat. Ia berlaku selepas tahap vaksinasi lengkap mencapai 84.8%. Indonesia juga akan membuka secara berperingkat wilayah yang lain apabila tahap vaksinasi lengkap melebihi 70%. Dalam pada itu, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres menamakan pakar sosiologi dari Singapura Noeleen Heyzer sebagai perwakilan khas ke Myanmar yang baharu. Ketika mengumumkan perkara berkenaan semalam, Guterres memaklumkan bahawa wanita ini akan menggantikan Christian Scanner Bergena dari Switzerland. Heyzer 73 berpengalaman menyandang pelbagai jawatan kanan dalam PBB termasuk sebagai Ketua Suruhanjaya Ekonomi dan Sosial bagi Asia dan Pasifik antara 2017 hingga 2014. Beliau turut berkhidmat sebagai penasihat khas bagi Timur antara 2013 hingga 2015. Sepanjang tempoh melaksanakan tugasnya dalam Suruhanjaya Ekonomi dan Sosial, Heyzer bekerja rapat dengan ASEAN termasuk bersama pihak berkuasa Myanmar dari segi pembangunan serta menangani masalah kemiskinan. Sejak rampasan kuasa yang menamatkan pemerintahan demokrasi selama 10 tahun di Myanmar pada 1 Februari lalu, PBB dan ASEAN hingga kini masih gagal dalam usaha mendesak pihak junta tentera untuk mengadakan semula dialog politik serta membebaskan pegawai awam yang ditahan ketika pergolakan terbabit. Setakat ini, kedua-dua Bergena dan Timbalan Menteri Luar Brunei Erywan Yusof yang dilantik sebagai perutusan ASEAN Ogos lalu tidak dapat memasuki Myanmar dengan harapan antara lain untuk bertemu bekas pemimpin pilihan rakyat Aung San Suu Kyi. Tentera Sudan didakwa melepaskan tembakan terhadap penunjuk perasaan di ibu kota Khartoum semalam sehingga menyebabkan 3 mangsa maut. Jeneral Abdul Fattah Al-Burhan mengumumkan perintah darurat serta membubarkan kerajaan selepas tentera menahan pemimpin awam yang menerajui peralihan kepada pemerintahan awam sepenuhnya. Ia berikutan penggulingan Omar Al-Bashir pada April 2019. Pada masa sama, perkhidmatan internet di seluruh negara juga diputuskan dan laluan memasuki ibu kota itu ditutup sepenuhnya. Menurut Kementerian Penerangan, keganasan tercetus di luar ibu pejabat tentera selepas pasukan itu menahan Perdana Menteri Abdullah Hamdok, Menteri Bawah Pentadbirannya dan anggota awam dalam majlis pemerintah. Susulan itu, 3 penunjuk perasaan maut dan 80 lagi cedera dalam kejadian itu. Raja Dadah terbesar Colombia, Dairo Antonio Usuga David, tumpas di tangan pihak berkuasa Colombia setelah berjaya diberkas pada Sabtu lalu. Raja Dadah yang lebih dikenali sebagai Otoniel menjadi individu paling dikehendaki di Colombia. Sejak 2012, Otoniel yang mengetuai geng penyelundupan dadah terbesar negara itu iaitu Gulf Clan sering meloloskan diri daripada pihak berkuasa. Presiden Colombia Ivan Duque menganggap penahanan Otoniel sama seperti kejatuhan Pablo Escobar yang terbunuh dalam serangan dengan polis Colombia pada tahun 1993. Terdahulu, 1,000 anggota penguat kuasa memburu Otoniel selepas Jabatan Negara Amerika Syarikat menawarkan ganjaran berjumlah $5 juta Amerika bagi menangkap lelaki berkenaan kerana menganggap geng terbabit sebagai kumpulan penjenayah bersenjata dan sebuah organisasi keganasan. Sekian dahulu Liputan Sirius. Teruskan menonton rancangan menarik yang bakal menyusul selepas ini.